قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Tanda kiamat yang ke-72 iaitulah kasratul kazib, banyak penipuan ataupun pendustaan. Zaman kita hari ini, alamat kiamat ini memang sangat jelas. Karena itulah kita agak sukar bila dengar satu-satu berita yang berlaku, nak percaya ke tak nak percaya. Sampai peringkat bila mari kapal terbang jatuh ni, boleh percaya ke tak? Orang pun tak tahu. Dan hari ini orang sibuk dengan kehilangan sebuah kapal terbang. Biasanya hidup hilang kereta, bila hilang kapal terbang tu ajaib sikit lah. Jadi ada lagi benda-benda yang ajaib dalam dunia ini yang berlaku. Memang agak sukar untuk kita membuat penilaian. Kerana apa? Kerana kita tak tahu boleh percaya ke tak boleh percaya, boleh terima ke tak boleh terima. Tengok dalam kitab kita ni, banyaknya pembohongan ataupun disebut dalam bahasa Arab kasratul kazib, banyak penipuan. Al-kazib ataupun berbohong adalah satu perbuatan terkutuk, perbuatan yang sangat berat, dan seorang itu akan terus berbohong dan berusaha untuk berbohong sehinggalah dia dicatatkan oleh Allah sebagai seorang pembohong. Dalam hadis yang jelas Nabi kita sebut, sentiasalah orang yang berbohong ini berterusan dalam kebohongannya sehingga ditulis yuktabu indallahi kazzaba, ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai pembohong. Dan diriwayatkan daripada hadis Nabi SAW, yutba'ul mu'minu alal khisal kulliha illal khiyanah wal kazib. Orang-orang yang beriman boleh berusaha untuk mempunyai segala jenis sifat. Ada belaka. Kalau nak tengok hari ni, orang-orang yang beriman, anak-anak orang Islam tu boleh jadi belaka, tetapi melainkan khianat, al-khianah wal kazib, dua sifat ini tak boleh ada pada orang beriman. Sifat khianat dan sifat berbohong. Ini dah bahaya. Khianat dengan berbohong ni bukan sifat orang yang beriman. Kerana al-mu'min la yakzib, orang beriman tak main, tak cakap bohong. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang dhaif. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati salah seorang daripada ahli keluarganya berbohong, maka baginda akan memulaukannya sehingga dia bertaubat. Itu orang biasa disuruh bertaubat. Macam mana kalau orang-orang besar berbohong, lagi dahsyat. Kerana pembohongan yang dibuat oleh orang besar ini lebih dahsyat kesannya kepada orang-orang yang di bawah. Salah satu tanda hari kiamat ialah pembohongan yang banyak berlaku dalam kalangan manusia. Seseorang itu tidak akan menahan dirinya daripada berbohong apabila dia bercakap, dan dia tidak akan mengesahkan dahulu apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Ingat, perbuatan ini merupakan tambahan kepada sifat keji berbohong, kesan buruknya dan banyaknya pembohongan dalam kalangan manusia. Sangat jelaslah kepada kita hari ini, penyakit ini memang berleluasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhiriz zaman dajjalun kazzabun, ila akhiril hadis. Pada akhir zaman akan muncul pembohong-pembohong besar yang datang kepada kamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar dan belum pernah didengari oleh bapak-bapak kamu sebelumnya. Tak ada orang zaman dulu macam ni. Kerana itu jauhkanlah dirimu dari mereka agar mereka tidak menyesatkanmu dan memfitnahmu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pembohongan yang berlaku di kemudian hari ini sangat dahsyat. Dalam apa bidang sekalipun, kita nak percaya macam mana. Pembohongan dalam bab perniagaan tinggi, pembohongan dalam bab
politik lagi dahsyat. Pembohongan dalam agama pun banyak. Penceramah-penceramah bawa cerita-cerita mari kepada kita yang kita tidak tahu di manakah sumbernya. Masing-masing mengaku dia jumpa sana sini, akhir kali dibawa kepada masyarakat, yang masyarakat pun tak tahu nak percaya. Banyak hari ni kalau kita nak layan soalan-soalan masyarakat, dia mari tanya kepada kita, betul tak betul cerita ni? Ustaz tu kata, penceramah ni cakap. Kalau kita duk layan hak tu, jawabnya kerja ustaz ni kau duk main betul dan tak betul cerita orang. Baiklah, kita tak usah duk cara hak ni, kita lebih baik mencari maklumat-maklumat yang betul, mengeluarkan pendapat-pendapat yang benar, hadis-hadis yang sahih, biar masyarakat ini dapat maklumat yang tepat dalam untuk panduan dalam kehidupan mereka. Dari Jabir, dalam kitab salah, Jabir tukar S jadi B, Jabir bin Samurah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday sa'ati kazzabin fahzaruhum, akan muncul pembohong-pembohong pada akhir zaman nanti, oleh itu jauhlah dirimu dari mereka. Pembohong yang muncul ini kita kena jauhkan. Dengar ya orang bohong, jangan pergi. Banyak cerita yang timbul, tak tahu nak kata apa. Wa ma aktsarul ahadits wal akhbar wal qisas al gharibah, betapa banyaknya cerita-cerita dan berita-berita, dan betapa banyaknya cerita-cerita pelik yang terdapat sekarang, kerana manusia tidak dapat menahan diri mereka daripada berbohong. Allahu Akbar. Banyak. Dan menyebarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri amaran tentang mempercayai dan menyebarkan semua hal yang kita dengar. Penting buat kita untuk mengesahkan semua berita yang kita dengar sebelum menyebarkannya, supaya kita tidak tergolong dalam pembohong, justru mengikut jalan yang salah dan berdusta. Hari ini penyebaran khabar angin, kegagalan untuk mengesahkan berita dan menokok tambahkan atau menyembunyikan butiran-butiran adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah merupakan pembohongan, dan ia adalah satu perkara yang haram. Para jemaah sekalian, kalau kita nak tengok zaman kita ni disebut dengan zaman-zaman internet, berita yang masuk melalui Facebook ke, Twitter ke, WhatsApp yang hari ni, berapa peratus yang boleh percaya? Maka kita sebagai seorang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, al-mu'min la yutba'u 'alal khiyanati wal kazib, yang tak boleh berdusta, tak boleh jadi pengkhianat ini, bila sampainya berita jangan terus hantar kepada orang, jangan. Pastikan dulu maklumat tu sahih ke tak sahih. Berita yang kita terima ni betul ke tak betul? Tak betul, maknanya kita telah share, menyebar sama berita yang tak betul. Kita ada saham juga dalam penyebaran berita palsu. Apalagi kalau berita yang melibatkan tentang hukum hudud, hukum syariat, lagi dahsyat. Hari ini masyarakat dalam keadaan bahaya, dalam keadaan kawat. Bila berita-berita yang kita terima, kita kata betul ni cerita ni, awak ada bukti? Yang awak kata betul kes ni, awak ada bukti? Tak ada. Kalau tak ada, kita membetulkan, membenarkan berita yang kita tak ada bukti, bermakna kita telah menyokong, share sama dalam perkara-perkara, membuat tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti, yang kebanyakan tuduhan-tuduhan tersebut adalah pembohongan yang menyebabkan kita masuk dalam golongan dosa besar, kerana menyokong, membuat tuduhan kepada orang yang tidak ada bukti. So khabar ada, TV ada, biar dia yang tulis, dia ada bukti dia buat. Karena itulah kita pagi-pagi hari ini duduk belanja kita punya pahala kepada orang siang dan malam. Bila kita share gambar, bila kita like berita-berita yang tak betul, bermakna kita telah membuat satu tuduhan, secara automatik pahala yang kita buat ini akan diberi kepada orang yang kita buat pembohongan terhadap mereka di akhirat nanti. Wal'iyazubillah. Para ulama mengatakan, orang yang paling kecewa nanti pada hari kiamat nanti, orang yang bila dia tengok pahala dia diambil oleh orang begitu saja. Ambil, orang ni mari kutip sikit, orang ni ambil sikit, akhir sekali tak tinggal apa dengan dia. Bila mari lagi ramai lagi orang ambil pahala kita, pahala dah habis, ketika itu akan ambil dosa itu campur atas kepala kita. Dia panggil hadis al-muflis.
Jadi zaman banyak pembohongan, pendustaan ini, saya dan para jemaah sekalian berusahalah untuk tidak menjadi penyebar berita-berita bersu, berita-berita pembohongan, supaya kita tidak termasuk di kalangan orang yang berbohong, yang haram, yang dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla.